Selamat pagi. Sekilas warta Minggu tanggal 7 Juni 2026. Selamat datang kepada segenap jemaat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian umum kedua GKI Jatinegara. Kiranya ibadah pagi ini jemaat mendapat berkat dan sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mesbah doa. Hadirilah mesbah doa pada hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 18.30 dengan tema Dibebaskan dari Amarah. Akan dipimpin oleh Evangelis Yuli. Persidangan Majelis Jemaat GKI Jatinegara. PMJ akan diadakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 12.30. Jika jemaat ada usulan dan masukan untuk mengirimkan via email gereja dengan alamat gkijj@hotmail.com atau kepada Sekretaris Umum Majelis. Pendaftaran kelas katekisasi baptisan kudus dewasa dan CD periode Desember 2026. Kelas katekisasi untuk dibaptis di bulan Desember 2026 akan dimulai pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Untuk formulir pendaftaran dapat diambil di tata usaha gereja atau di meja penyambutan atau dapat menghubungi WhatsApp GKI Jatinegara dan batas pendaftaran hingga Minggu 5 Juli 2026. Grup WhatsApp Warta Jemaat GKI JJ. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum tergabung dalam grup WhatsApp Warta Jemaat GKI JJ, mohon kesediaannya untuk menginformasikan nomor handphone atau WA masing-masing ke WhatsApp GKI Jatinegara dengan nomor 0811 8852 055 agar jemaat dan simpatisan mendapatkan informasi dan mengikuti kegiatan gereja yang diadakan. Demikian sekilas warta. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada warta melalui WhatsApp di grup jemaat. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wendy Pratama. Sebelum Bapak Ibu mengambil waktu teduh, mohon untuk menonaktifkan handphone atau peralatan elektronik Bapak Ibu sekalian. Sekian warta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹，早上好，大家平安。 Puji syukur kepada Tuhan karena kasih setianya telah memanggil dan melayakkan kita semua untuk bersama-sama beribadah di dalam kebaktian yang kedua pagi ini. 感谢赞美主，今天早上因着上帝的慈爱和信实，他呼召并使我们配得聚在一起敬拜他。
Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini dibacakan dari Kolose 1 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dengan bersukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 今天早上的宣召经文取自哥罗西书1章12节，又感谢父，叫我们能与众生徒在光明中同得基业。 Kini, marilah kita sebagai orang-orang yang telah dilayakkan mendapat bagian dalam kerajaan terang. Kita bersyukur, kita menaikkan pujian, rajakanlah Yesus. Dialah Raja kerajaan terang, Raja di atas segala raja. 作为已配得在光明国度中同得基业的人，让我们心存感恩，高声赞美，唱用代为王，因他是光明国度的君王，是万王之王。 快乐有代为王，身高在宝座上，听爱乐器传遍诸天，和声要到君享，心啊我心头唱，颂他主恩浩荡，万物为你所赐的主，建筑万岁无疆。快乐有大为王，圣洁真尊圣者，跟他的人快乐有大，与他一生认知，真是千万忧伤，一切尽他经常，因他决心担负主累，今生的想你。Mahkota Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara saudara juga. 在 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita hidup tidak sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai warga kerajaan terang. Kita bahkan lebih suka hidup mengikuti cara-cara dunia yang mendukakan hati Tuhan. 会众们，在我们日常生活中，我们常常活得不符合上帝儿女和光明国度的子民的身份，反而我们更喜欢效法这世界的样式，使神的心伤痛。 Untuk itu, marilah kita saat ini datang dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita memohon Dia menyelidiki hati kita dan menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dengan rendah hati, mau mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. 让我们这此刻来到上帝面前，
求他鉴察我们的心，显明我们里面那些隐藏的罪，使我们以谦卑的心承认我们一切的罪过，并真心悔改。 Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari sekali lagi kita menaikkan pujian. Oh Tuhanku, selidiki hatiku. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌，求主洁净。 恳求救主，检查着我心性，救主金色眼，知道我是意，若在我心。 一张罪恶念头，吸取主般不义，使我自由。赞美我主，应将我罪洗净。愿主的真道使我心洁净，救主以我。 问尽一忘修情，我今所求所望，荣耀主名。若Bakalah hatiku genap jiwaku penuhlah rohmu biarku suci tulus penuh kasih. Segenap hidupku berubah berkat. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, kami akan mendengar firman, kami akan menerima perjamuan kudus, firman yang kami dengar, perjamuan kudus yang kami terima, untuk mengingatkan kami bahwa kami adalah umat tebusan-Mu yang sudah dilahirbarukan kembali, agar kehidupan kami senantiasa memakai manusia baru, menanggalkan manusia lama. Jika kami masih melakukan dosa-dosa, ampunilah Tuhan segala salah dan dosa kami, karena anugerah pengampunan-Mu selalu tersedia. Namun di atas semuanya itu, biarlah kami tidak mempermainkan anugerah kebaikan, pengampunan, dan kasih setia-Mu untuk tetap hidup dalam dosa, tapi merubahnya menjadi hidup dalam kebenaran, hidup di dalam jalannya Tuhan dan bukan jalan hidup kami. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文曲折。哥罗西书1章13到14节，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得了救赎，罪过得以赦免。这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 谢谢上帝。 Mari kita bersyukur, bersukacita dengan saling memberikan salam damai satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan telah memberikan anugerah pengampunan dan telah mendamaikan kita dengan Dia kembali. Bersukacitalah selalu. 让我们以感恩和喜乐的心彼此祝平安，因为我们领受了赦罪的恩典，并与上帝和好。 Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat Tuhan di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat sekalian, sebagai respon kita untuk memuji Tuhan, kita naikkan kembali satu pujian. Kasih yang ajaib. 让我们向主献上赞美，我们一同唱奇妙的爱。 Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah. Ku memasyurkan kasih Allah. 爱奇妙的爱，全略上牺牲的爱，爱奇妙的爱，将主耶稣从天上带来。我虽抵挡真理，爱将此以为义，主仍不念我，将我领回。 之爱叫我怎能忘怀？故我竟传扬奇妙的爱。 Jemaat kami persilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Kita akan mendengarkan paduan suara Fangco yang akan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. 我们来聆听方舟诗班献上赞美。
Terima kasih kepada paduan suara Fang Chou yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. 谢谢方舟社班的献手。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita akan menerima berkat firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wendy Pratama dengan tema Warga Negara Baru. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian, nyatakan kehendak-Mu. 主所爱的弟兄姐妹，现在我们要领受上帝的话语。今天吴佩文牧师要传讲主的信息，主题为新公民，为预备心来接纳主借着圣经教导我们。我们一同唱，请对我说。 请对我说，主耶稣，我愿倾听这声。请对我说，主耶稣，主我以我有尽。 请对我说，主，请对我说，这是我的祈求。安静谦卑，尊主旨意，主既说我今等候。 请对我说，主耶稣，是我中最希奇。请对我说，主耶稣，主我千求万里。 请对我说，主，请对我说，这是我的祈求。安静谦卑，尊主旨意，主既说我今等候。 nyatakan kehendak-Mu, hatiku milik-Mu. Nyatakanlah ya Yesus, pimpinlah hidupku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku menyerah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 听到之前，我们大家低头进入祷告。 Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar bagaimana menjadi keluarga Allah yang baik dan benar. 我们在天上的父，我们要学习怎样成为一个神家里的一个好的子民。 Sebagai warga negara kerajaan surga, kami hidup sesuai dengan titah dan perintah-Mu. 让我们成为
天上国度的子民能够按照神的心意与神的道理。 Pikiran kami, pikirannya Tuhan, hati kami, hatinya Tuhan, kasih kami adalah kasihnya Tuhan. 让我们的心、我们的思想、我们的爱，就好像神一样。 Sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. 好叫我们的生活能够按照你的心意，不是按照我们自己。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣基督圣名，阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ke-22. 今天我们要思想神的话语是在以弗所书第2章19到22节。 Saya akan bacakan kita dengar bahasa Mandarin dulu, setelah itu bahasa Indonesia. 好，这段经文我用中文念给大家。这样，你们不再做外人和客里，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己成为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。 Firman Tuhan Efesus 2 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka kegerakan pemuridan yang akan dilakukan oleh gereja kita, 我们教会正在计划，我们要开始一个活动，就是门徒训练。 dalam rangka melaksanakan amanat agung Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. 我们要记得，主给我们的大使命，你们要去使万民做我的门徒，要教导他们，要使他们受洗，能够与神与我们同在，直到世界的末了。 Saudara, yang lebih sulit daripada menginjili adalah merawat orang-orang yang sudah diinjili. 其实呢，我们传福音，比起我们怎样的门训，或者是要培训已经被得到福音的人，那个还是更不容易。 Saudara, target penginjilan adalah membuat orang yang belum percaya menjadi percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, selesai. 其实呢，我们传福音不是单只是把福音传给别人，让他们相信，然后呢就以为事工结束了吗？还没有。 Maka itu adalah perjalanan awal yang panjang bagaimana kita merawat orang-orang yang sudah diinjili. 所以呢，我们传福音之后，还有一条很长的过程，一条需要走很远的路，把这些得到福音的能够继续的被培训，能够成为门徒。 Tetapi saudara, orang Yahudi itu beda sekali. 但是我们看呢，犹太人有一些不同， Mereka tidak percaya kepada Yesus yang sudah datang. 他们不相信主耶稣已经来了， Jadi mereka tidak melakukan penginjilan. 所以呢，他们就没有去传福音， Mereka masih menantikan Mesias yang menurut konsep mereka. 因为他们还在等待着按照他们所想法的弥赛亚还没有来到。 Mengapa orang Yahudi yang dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan justru menutup diri kepada Yesus? 为什么犹太人他们原本是上帝的选民，可是他们却封闭自己，不接受主耶稣？ Karena bagi mereka yang namanya warga kerajaan Allah, mereka sendiri, orang lain bukan. 因为他们以为这个天上的国民，他们本来就是被神选上的，没有选上别的人。 Mereka sebagai rasa umat pilihan, orang lain berarti bukan umat pilihan. 所以在他们的看法来说，唯有他们是神的选民，
别人不是神的选民。 Sehingga sewaktu Paulus mengabarkan Injil kepada jemaat di Efesus, 所以当保罗把这个福音传给在以弗所教会的信徒， saudara, sebagian orang Yahudi yang belum diubahkan hidupnya, mereka tidak tertarik menginjili kepada orang-orang kafir. 所以呢，大部分那些犹太人，他们是还没有悔改，还不真正认识耶稣的，他们就拒绝，他们不要把福音传给外邦人。 Karena bagi mereka umat pilihan hanya kami, orang lain kafir. 他们觉得只有他们是神的选民，别人都是外邦人。 Sehingga saudara-saudara, bahkan kalaupun ada mereka yang menjadi orang percaya, mereka orang Yahudi yang sudah terima Yesus, 即使他们是已经接受主耶稣的犹太人， maka kebiasaan lama keyahudiannya itu masih melekat. 他们还是抓紧以前他们是犹太人的那个习惯。 Jadi sebagian mereka belum dimurnikan. 所以呢，他们还没有真正的得到验证。 Mereka punya keyakinan kalau bukan orang Yahudi sekalipun sudah percaya, kalau masuk ke bait Allah tidak boleh masuk ke bagian yang lebih dalam. 所以呢，他们觉得他们是犹太人，他们进到圣殿，他们还是不敢进入那个至圣所。 Jadi sekalipun orang Yahudi sebagian yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka masih dalam hidup lama mereka. 所以呢，有许多的犹太人，虽然他们已经相信主耶稣，他们还是按照过去旧的习惯过日子。 Mereka hidup di dalam Taurat yang mereka tambahkan sendiri. 他们还是抓紧他们自己添加的律法典章。 Ada jemaat tahu berapa jumlah Taurat yang ditambahkan, aturan yang ditambahkan oleh orang Yahudi? 请问我们大家知道犹太人他们有多少条的律法呢？ Mereka tambahkan 613 aturan lagi. 他们增加了616条，他们自己添上去的律法。 Saudara, 613 aturan apa saja itu? 所以呢，613条的这些律法是什么呢？ Itu budaya tradisi yang mereka buat sendiri. 是他们的传统习惯。 Saudara, orang Yahudi membuat aturan orang Yahudi disetarakan dengan Alkitab, dianggap sama kedudukannya. 所以呢，犹太人呢，他们自己做他们的规矩，而且把这个规矩呢跟神的律法放在同等的地位。 Sehingga Alkitab orang Yahudi adalah tradisinya mereka. 所以呢，犹太人他们的圣经是他们的传统习惯。 Sedangkan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, 10 hukum dalam bilah batu yang diberikan Allah di Gunung Sinai. 其实呢，神只有给他们10条诫命，就是传给摩西在西乃山上。 Akibat orang Yahudi menambahkan aturan-aturan baru, 可是呢，犹太人他们添加新的规矩， sehingga mereka menjadi sesat di pandangan firman Allah. 以至于在真理中他们走迷了路， Mereka sulit menerima orang baru. 他们很难接受新的人。 Apalagi jemaat di Efesus. 何况在以弗所教会的信徒， Efesus itu kota pelabuhan. 以弗所是一个港口。 Kalau saudara lihat di geografi itu ada di daerah saudara memang lalu lintas pelabuhan. 就是我们来注意当时的那个地图，就可以看到以弗所是一个非常热闹的一个港口。 Jadi urat nadinya itu luar biasa dan segala macam orang hadir, namanya pelabuhan. 所以呢，从各方远地、四面八方都聚集来到这个港口。 Sewaktu Paulus saudara mengabarkan Injil ke Efesus, 当保罗传福音到这个以弗所， ada respon yang luar biasa dari mereka yang bertobat. 他们当中已经悔改的，他们有一个非常好的回应。 Mereka bukan orang Yahudi. 他们不是基督，不是犹太人。 Saudara, kota pelabuhan itu kota bebas pergaulan. 我们可以说，这个港口呢，他们那边的这个交际是非常的自由， Jadi mereka bermasalah dengan moral, buat mereka itu tidak masalah. 所以对他们来说，道德的一些标准呢，并不成问题。 Dan zaman dulu sudah di kota Efesus sangat besar sekali praktek-praktek ilmu hitam, sihir, perdukunan. 而且当时呢，在这个以弗所，他们这个异端学说或者是各种巫师的这个法术非常的横行， Sehingga yang disebut dengan kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang. 所以呢，那里是说到你们不再是外人，你们不是客里， Ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. 这里就是针对以弗所教会的人， Kamu bukan orang asing, 你们不是外邦人， kamu bukan pendatang. 你们也不是客里， Kamu disebut sebagai anggota-anggota keluarga Allah.
你们是神家里的人。 Artinya engkau dan orang Yahudi itu kedudukannya sama di hadapan Tuhan. 所以呢，他们与这些犹太人在神的面前有相等的地位。 Saudara mendengar ini orang Yahudi gatal telinganya. 当犹太人听到这样子的话呢，他们觉得非常的扎心，他们不喜欢听。 Mereka merepot, hah? 他们觉 Kamu 得， dan saya sama kedudukan di hadapan Tuhan? 他们感到很惊讶，难道这些外邦人跟我们这些神的选民有 Oh, 同等的地 saudara, 位吗？ orang Yahudi sebagian menolak. 所以大部分的犹太人他们拒绝， Kalaupun menerima setengah tidak rela. 就是他们接受也是不是甘心情愿的， Kalaupun menerima mereka harus disunat dulu. 就是要他们得到接受。他们说，这些人必须要先受割礼。 Kalaupun menerima status sosial kamu beda dengan saya. 啊，我们就算接受你们的这个地位、社交地位跟我们不一样。 Saya umat pilihan kelas VIP, kamu kafir yang bertobat kelas ekonomi. 啊，我们是神特殊的选民，你们呢，只不过是那些坐在经济舱的平常的子民。 Kembali ke awal, 回到起初， mengabarkan Injil sulit. 传福音很难， Tetapi setelah orang percaya kepada Yesus, merawat mereka jauh lebih sulit. 但是呢，当一个人他已经悔改了，成为信徒，我们要培养他的信心，还更加的困难。 Saudara, hati kita menjadi dasar yang paling penting, saudara, sebelum melakukan kegerakan pemuritan. 所以呢，首先我们还没有闻讯的时候，我们自己本身的这个心态必须正确。 Apakah hatimu diikat oleh firman Tuhan atau diikat oleh tradisi Yahudi? 所以你要看你的心是被神的话语所掌管，或者是被那些传统习惯所掌管呢？ Orang yang diikat oleh firman Allah, dia akan membuka diri seluas-luasnya, sama seperti Kristus membuka diri seluas-luasnya, menerima siapapun juga. 那些真正的接受神的福音真理的人，他们是一个非常把自己的心扉敞开，就好像主耶稣那样的敞开，接受所有的人。 Yesus memperlakukan semua orang dengan kesetaraan, dengan sama, tidak ada pembedaan. 所以在主耶稣的眼里，每一个人都是同等的地位，他都没有偏心。 Mereka bukan orang asing, mereka bukan pendatang. 很清楚的说，他们不是外人，他们不是客里， Mereka adalah anggota keluarga Allah. 他们是神家里的人。 Saudara, kenapa kekristenan banyak sekat-sekatnya? 可是为什么基督徒里面好像彼此之间有许多的隔阂呢？ Saudara, gereja Katolik satu, 我们还说有天主教， tetapi kekristenan saudara jumlahnya luar biasa banyak. 但是基督教的教会教派很多， Karena kelompoknya kelompok Protestan. 因为我们被传为是那些抗议者 Kalau udah kumpul, nggak setuju, protes, pecah. 啊，聚集在一起，如果有什么事情觉得不顺眼的，就抗议就离开。 Pecah lagi, ngumpul lagi, ribut lagi, nggak cocok, karena Protestan pecah. 分裂了之后又再相聚在一起，但是因为有一些事情不合心意，又再分裂。 Bagaimana kalau kita ganti 我们怎么样？就是我们改变 dari Protestan jadi setujutan? 啊，我们不要做抗议的人，我们要做同意的人 Ya saudara, kalau Mandarin bagus, tongyi, tongsin, 啊。所以呢，sehati, sepikir, ya hemu. rukun. Saudara-saudara, itulah daripada dasar kekristenan dan hatinya Kristus. 所以呢，这就是我们最基础的主耶稣的心态。 Saudara, orang Yahudi itu memisahkan. 犹太人他们不合群， Tatkala kita tidak punya hati seperti Kristus, menerima perbedaan. 当我们不能够好像主耶稣的话，能够接受不同点， Menerima berbagai macam status, ekonomi, politik, apapun keadaannya, tidak ada kelas VIP. 所以呢，在主耶稣的面前呢，没有特殊地位的人，没有特别重要的人，无论什么族人、什么地位、什么身份背景。 Saudara, kita semua adalah umat berdosa yang diangkat dari lumpur dosa, lalu kemudian diangkat menjadi anak-anaknya. 我们都是在泥泞里，在最终生活的人，可是神已经把我们抬举成为他的子民。 Paulus saja yang dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Dia tidak merasa memiliki kelas rohani lebih tinggi dari yang lain.
虽然保罗他被神拣选，能够发热心为神做工，他却从来不会感到自己比别他的使徒还要更 Paulus 重要。 berkata, akulah orang yang paling berdosa dari banyak orang berdosa. 他说，在众人在罪人当中，我是罪魁，我是最犯罪的人。 Hati Paulus sangat memahami dia tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Dia tidak layak apalagi menjadi rasulnya Tuhan. 保罗身心感受到他是不配的，他不能够好像使徒一样的这样的接受，可是神却看重他。 Waktu kita dipakai, waktu kita dipercaya, waktu kita dipanggil untuk melayani, bukan karena kita layak. 当神呼召我们，我们被拣选，我们能够服侍，并不是因为我们配的。 Saudara, tatkala kita merasa layak, 当我们觉得我配得的时候， maka berarti kelas saya lebih tinggi daripada kamu. 以为自己比别人家更高等。 Tatkala kita merasa layak, 当我们觉得我们配的， kita hanya akan menerima orang-orang tertentu yang menurut pertimbangan kita itu cocok untuk kita. 我们就会只有拣选那些我们看来顺眼的人，跟我们同样的人。 Maka kita hanya akan membangun dua hal kalau sikap buruk itu kita miliki. 结果我们拥有这样子的看法的人呢，我们就有两个不好的 Pertama, kita 效 akan 果。 buat tembok yang tinggi dan tebal. 首先，我们为自己建筑了又高又厚的墙， Sehingga nggak bisa diruntuhkan, nggak bisa dipanjat. 这个墙那么的厚高，别人不能够攀爬上去。 Yang kedua, kita buat jurang yang lebar dan dalam. 第二呢，我们还做一个很深的深渊， Sehingga dia pun tidak bisa menyeberang. 使到别人不能够越过这个深渊。 Orang Yahudi 犹太人， membangun tembok yang tinggi dan tebal. 他们建筑又高又厚的墙。 Orang Yahudi yang belum percaya kepada Allah, 那些还没信主的犹太 dia 人， membangun jurang supaya mereka tidak bercampur dengan siapapun. 他们为自己建立了很深的深渊，直到他们不能够与别人混在一起。 Saudara, gerakan pemuridan harus dimulai dengan hati yang kita miliki seperti hati Yesus. 所以呢，门训的活动才能够开始。若是我们拥有好像基督耶稣的心， Orang Yahudi menganggap orang kafir yang percaya Tuhan itu disebut orang asing. 犹太人以为那些非犹太人信主了的，他们是属于外人。 Orang asing dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan xenos, 外人在这个希腊文里面是 xenos， artinya tamu. 就是贵客。 Kalau tamu itu diterima hanya sebentar 客人是我们只有短时间招待的人， dan hanya diterima di ruang tertentu saja. 而且我们招待客人呢是在客厅， Setelah itu mereka suruh pulang karena tamu. 因为他们是客人，他们接受他们短暂时间又把他 Itu 们 yang 请出 disebut 去， dengan xenos. 所以呢，这些客人叫做 xenos。 Kalau ada orang bertemu ke rumah Anda, kira-kira disambut berapa lama? Sejam, 2 jam? 通常都是人家来我们家里做客，我们能够接纳他多长时间？1小时、2个小时呢？ Tergantung hubungan. 那我们要看关系怎么样 Kalau 2 jam saja udah kelamaan. 啊，就是关系并不怎么样，我们觉得2个小时太久。 Kalau ada tamu ke rumah Anda 2 jam, terus boleh nggak saya nginap di sini? 就是人家来做客2个小时之后，他说可不可以我住下来？ Boleh nggak saya ikut makan di sini? 可不可以我在这里一起吃饭？ Boleh nggak saya ikut mandi di sini? 可否在这里洗澡？ Saudara terima atau usir? 请问你接受他，或者你把他请出去？ Halo? 哎，你们怎么说呢？ Dijawab dong. 哎，你们来回答， Hah? 怎么样？ Diusir ya. Kalau nggak berani diusir, telepon Pak RT. 不敢，他也要去跟这个 RT 说报告。 Pak RT ini ada tamu nggak mau pulang-pulang. 可能我们说把 RT 我们的客人不要走。 Wah, jadi saya sebagai RT harus bagaimana? 然后他说，那我应该怎么样帮助你呢？ Tolong Pak RT usir. 请你替我把他赶走。 Wah, gimana saya cara ngusirnya? 用什么方法赶他出去？ Ya terserah Pak RT, pokoknya Pak RT kan tugasnya begitu. Marah-marah ke Pak RT. 所以呢，他就这样的指令要 RT 为他处理这个事 Aduh, 情。 saya nggak pinter ngomong. 他说我不会说话 Tapi gampang kok cara jalan keluarnya. 但是呢有很好的方法。 Saya punya anjing galak di rumah.
我家里有很凶的狗， Pak RT bawa anjing galak, usir tamu itu. 然后呢，他就把那个很凶的狗带来，把这个客人赶走。 Saudara, tidak ada tamu yang diterima lama. 我们从来不会接待客人很长的时 Ya, 间， orang asing disebut dengan xenos tamu. 所以呢，这些外人我们称他是 Nah, 客 kita 人，是 mengatakan shenos。 kamu juga bukan pendatang. 然后接下去说你们不是客里 Pendatang disebutnya dengan bahasa Yunaninya paroikos. 啊，这个客里呢是 Pyrokos。 Pendatang itu digambarkan dia tinggal di sebelah rumah kita bertetangga. 啊，这些客里呢，可能是住在我们隔壁的人，是我们的邻居， Dia ada di lingkungan kita, 他住在我们所住的范围 mungkin 里。 tiap hari ketemu di luar rumah, 也许我们每一天见面， tapi mereka tidak serumah. 但是呢，并没有住在同一个房子里。 Baik pendatang, baik tamu, tidak akan kita biarkan masuk di rumah kita berlama-lama. 所以呢，无论是客人，无论是邻居，我们都不会接受他们在我们的家里常住。 Tetapi Alkitab mengatakan engkau anggota keluarga Allah. 但是圣经里面说，你们是神家里的人。 Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ayat 22, engkau adalah tempat kediaman Allah. 所以呢，还说你们是同国同样的居住， Dan engkau harus hidup bersama-sama di dalam Allah. 而且必须在神里面一起活。 Saudara, tempat kediaman keluarga Allah disebut dengan kateketerion. 所以我们知道神的住所是 Kateketerion。 Kateketerion itu artinya tempat rumah tinggal yang ditinggali selama-lamanya bersama-sama. Kateketerion 的意思呢，就是一个长久居住、永永远远在一起的居住所。 Saudara, gerakan pemuritan tidak pernah akan terjadi kalau kita tidak mulai membuka hati menerima keberbedaan. 所以呢，这个门训不可能会发生，就是我们没有打开心扉接受别人。 Saudara, gerakan pemuritan tidak akan terjadi oleh orang-orang yang punya kesombongan rohani. 门训也不能够在那些心里有骄傲的人那里产生。 Gerakan pemuritan tidak akan terjadi oleh orang-orang yang tetap mempertahankan keyahudiannya. 门训也不能够发生在那些仍然抓紧犹太人传统习惯 Apa 的人。 keyahudian itu? 到底什么是犹 Yaitu 太人的传统习惯？ tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan kita. 就是我们长久以来已经培养成为一个很习惯自 Sikap 然的 yang 生 merasa 活， diri lebih baik, lebih rohani. 在灵性上觉得自己比别人家更有益，比别人做得更好。 Dan Alkitab mengatakan itu menjadikan kita orang-orang yang munafik dan hipokrit. 所以呢，圣经说我们这样的人呢是很虚伪、很虚假的人。 Saudara, gerakan pemuritan dimulai daripada hati yang hancur. 所以这个门训必须要从一个破碎的心开始。 Gerakan pemuritan dimulai bahwa tahu kita dulu berasal dari lumpur dosa. 深深知道以前我们是在罪恶泥泞当中提拔出来的人， Sehingga di dalam hati kita dipenuhi oleh kasih karunia. 所以我们的心中充满了感恩，充满了上帝的爱， Dipenuhi dengan hati yang terbuka seluas-luasnya menerima berbagai macam orang. 是一个敞开心门接纳所有的人进来。 Dengan demikian, 若是这样的话 apa yang dikatakan ayat 20 sampai dengan 21, ，20、21节那里所说的， dikatakan bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 所以呢，在基督耶稣里自己为房角色，各房靠他联络得合适。 Saudara, rapi tersusun dikatakan dalam Alkitab menjadi bait Allah yang kudus, tumbuh seluruh bangunan. 所以当这里说到联络得合适，渐渐成为主的圣殿， Saya nggak usah sebut Yunaninya ya, sebut juga nggak hafal juga. 我不会讲他的希腊文。 Cuman gambarannya adalah itu tersusun seperti puzzle dan Lego. 就好像我们玩这个乐高，或者是玩这个建造的那个剧目。 Saudara, kalau ada puzzle-nya Menara Monas, 当我们要做一个这个剧目的搭起来的这个 Monas， ya atau Lego Menara Monas. 或者用这个乐高来建造一个 Monas， Menurut saudara yang paling mahal yang mana? 请问最贵的是哪一 Pasti 个 yang 部分？ terpikirkan Monas yang atapnya emas. 我们总是会想到那个在上面那个
经座的部 Tetapi 分。 saudara, pemahaman Lego nggak ada yang lebih penting. 但是呢，在这个乐高里面，这些积木里面，没有哪一个是最重要的。 Lego yang atapnya itu bentuk api emas, kalau nggak ada yang bawahnya nggak akan jadi. 因为就是我们那个上面那个金做的最珍贵的，没有下面的基础。 Itulah Bukan gambaran kosanci. daripada kita rapi tersusun sebagai anggota keluarga Allah. 所以呢，这里就是说呢，我们在神家里面联络的合适，建造这个圣殿。 Tidak ada yang lebih penting, tidak ada kelas sosial. 我们不能够说这个是平等的，这个是高等的， Semua orang di hadapan Tuhan tidak layak. 在神的面前都是不配的人。 Dan semua orang di hadapan Tuhan juga mereka berhak menjadi murid-murid Tuhan yang dipakai oleh Allah. 但是在神的面前，每一个人他们都是配的被神拣选成为 Saudara, 神的门徒。 Gerakan pemuritan tatkala dimulai oleh kita, kita layak, kita terhormat, kita kelas lebih tinggi, percayalah, itu gerakan bukan pemuritan, gerakan keduniawian. 就是我们的门训，以我们以为自己更正义、更骄傲的人，那个并不是门训，那个是世界上的活动。 Gerakan pemuritan dimulai dari sebuah kesadaran. 所以首先要用一个醒悟来 Kalau 开始， orang lain sedang hidup dalam lumpur dosa, 就是别人还是活在罪恶当中， bukankah aku dulu juga diambil dari sana? 就想到之前我也是在那个地位，但是神先救拔了 Kalau 我。 orang lain berdosa, kita tidak suka seperti para Yahudi yang menolak pemungut cukai dan perempuan berzina. 当别人犯罪的时候，我们要想到犹太人他们还不认识主的时候，他们拒绝税吏、 Tetapi 祭奠女 Yesus 人， justru mengkritik mereka. 但是神主耶稣却责骂他们， Engkau lebih 批评他 buruk 们 dari pemungut cukai. 你们比那些税吏还要不好， Engkau lebih buruk dari wanita penjina. 比那一些妓女还更差。 Engkau seperti kuburan dilabur putih, putih luarnya, dalamnya penuh dengan tulang belulang. 你们只不过是那个粉刷白色的墙，但是里面呢却是骨头。 Saudara, gerakan pemuritan dimulai tatkala kita memiliki hati Yesus. 所以呢，门训才能够以我们以基督耶稣的心为心来开始。 Kalau hati kita dipikiri pemuritan program, di hati kita pemuritan program, bahaya. 当我们想到门训的时候，就是我们所想的，就是要有什么工作计划，那个非常的危险。 Kalau itu jadi program, lama-lama ada 613 aturan yang kita tambahkan. 因为当我们觉得那个是一个工作计划，结果呢，我们就在这个立法上增加了613条。 Harus baptis dulu, 首先要先洗礼， harus selesai 6 buku, 还要读了6本的书本， harus baca Alkitab bulak-balik. 还要能够从圣经从头到尾尾到前面读过。 Lama-lama harus bisa baca Alkitab terbalik. 渐渐呢还要倒过来读。 Saudara tahu baca Alkitab terbalik? 你们看过吗？人家看 Kalau 圣经 bulak-balik tahu 是 ya. 倒过来。 Terbalik itu Alkitabnya dibalik, suruh baca terbalik. 就是把那个圣经倒转过来。 Saudara, tambahkanlah Taurat itu. 你们增加自己的立法规矩， Saudara, orang tidak akan tertarik dengan gerakan pemuritan. 别人就对这个门训一点都不感兴趣。 Gerakan pemuritan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima semua orang. 所以呢，要先从一个敞开的心接纳所有的人， Maka kita membuka ruang yang luas 我们就会敞开一个很大的空间， untuk setiap orang mengalami anugerah Allah. 让每一个人都能够经历到神的 Setiap 恩 orang 典， mengalami kasih karunia Tuhan. 能够感受到神的爱与慈惠、恩惠。 Mari saudara, kita masuk dalam suasana hening. 让我们大家来进入静默的时间。 Amin. Masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli. Kita akan nyatakan bersama-sama, kali pertama di dalam bahasa Mandarin, kemudian di dalam bahasa Indonesia. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺，宣读我们的信仰。首先用中文读，然后用印尼文。
使徒信经。我信上上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在前父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信上灵，我信生而空的教会，我信圣徒相通，我信罪的免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk segala berkat yang telah kita terima, juga berkat firman Tuhan pada pagi ini. Dan seperti biasa di minggu pertama, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri, 主内弟兄姐妹，让我们为上帝的话语的祝福，以他每日的保守感恩，如同以往在每个月的第1个主日，我们有机会向主献上1/10奉献。 dengarlah sebuah nats firman Tuhan yang diambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 马拉基书3章10节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。” Kini, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan penuh sukacita dan kita naikkan pujian Mars Gempur. 让我们以喜乐的心献上1/10奉献，我们一同唱乐意奉献。上帝祝福我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不知解放，来遵守神的诫命，献上我们的奉献，甘心乐意奉献，不敬拜在主前，来献上这份奉献，主的爱激励我心大旨意，来献上这一奉献，让主权掌管我心，尊主名直到永远。Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita.
cinta, berikan padanya. Mari lakukan kebun, mereka memberi perpuluhan. Berikan 10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami menyerahkan persembahan persepuluhan sebagai rasa syukur kami, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat yang tidak bersama dengan kami, karena sakit, karena lansia, Tuhan jamah sembuhkan mereka, tolong segala permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang senantiasa baru. Berkati ya Tuhan keluarga, dimanapun mereka berada yang terpisah karena jarak dan waktu, Tuhan akan menjaga mereka satu persatu. Tuhan berkati juga untuk kondisi ekonomi kami yang sedang tidak menentu saat sekarang semua orang berteriak. Dialah Tuhan Allah sumber Jehovah Jireh, mencukupkan kami, melancarkan kami, menolong segala permasalahan kami. Dengan kekuatan dan tangan Tuhan yang ajaib, kami dimampukan melewati seluruh persoalan hidup yang ada. Berkati gereja-Mu dalam segala gerak langkahnya, dalam melaksanakan amanat agung Tuhan, kehidupan bergereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami juga. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan perpuluhan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Engkau, dipakai di dalam pekerjaan Allah. Tangan-tangan yang sudah memberikan, maka Tuhan bisa melimpahkan berlipat ganda jauh melebihi apa yang kami berikan kepada Engkau. Karena itulah anugerah yang kami terima sepanjang hidup kami sampai saat ini dan sampai kami kembali bertemu dengan Engkau. Ya Tuhan, kami serahkan perpuluhan ini di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Maaf jemaat, kami tetap undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai anggota kerajaan Allah, marilah kita setiap hari hidup selaras dengan status kita, mengasihi dan mentaati Tuhan, serta dengan sukacita hidup bagi Dia. 主所爱的弟兄姐妹，让我们每天活着出天国子民的身份，尽心爱主，顺服他，充满喜乐地为主而活。 Mari kita nyatakan dengan segenap hati melalui sebuah pujian, sukacita dalam melayani Raja. 让我们用全心透过赞美来宣告。 我为天上君王工作，真欢乐。我为天上君王工作，真欢乐。我真欢乐，满心欢乐，心有欢乐，平安都是那诉说。 却因为我王工作，也将才能全献上，用来辐射我君王，必有护卫平安欢乐，我愿为我王工作。 我为天上君王工作真欢乐，我真欢乐，满心欢乐，色色平平求所指引无差错，他让为我王工作，愿将才能全献上，用来辐射我君王，必有护卫平安欢乐，我愿为我王工作。
cinta bekerja bagi Raja atas segala raja. Usahakan tetap pangkat kepadanya, setia kerja baginya. Umat bersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai saat bekerja baginya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami menaruh hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Allah memanggil engkau untuk menunaikan amanat agung Tuhan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah hidup kita terbuka, memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, sehingga kita memiliki kelapangan jiwa, menerima berbagai macam orang di dalam segala keberbedaan. Tatkala kami melayani, tatkala kami menjadi murid Tuhan, kami tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani, merasa diri lebih baik seperti kelompok-kelompok Yahudi yang tidak mengalami pembaharuan. Tuhan, tanggalkanlah keyahudian kami yang ada di zaman sekarang ini. Terberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, hidupmu, jalan yang kau langkah ke depan, ada pimpinan Tuhan yang menyertai di dalam Allah Bapa, di dalam Allah Anak, di dalam Allah Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu dan kita masuk di dalam saat teduh sejenak. 聚会完毕，祝大家星期日快乐，请进入默祷。 Jemaat sekalian, kami akan mengundang seorang jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian ini. Kalau tidak keberatan bisa bangkit berdiri ya. Saudara Yohanes Willy Pamungkas. Ya, selamat datang. Kami menyambut Bapak untuk tetap beribadah di gereja ini jikalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Terima kasih, Tuhan memberkati.